Ibarat salah contoh tuan-tuan ya, mereka memiliki kenikmatan duniawi yang maksimum. Kita kalau nak berjaya, kita tengok barat. Itu realiti lah. Kita kata berjaya sebab banyak, berjaya pasal financial freedom, time freedom. Itu kita punya target. Itu yang selalu diselalu. Tapi adakah mereka tidak dirundung kemurungan? Murung juga, stres juga. Ya, di negara Denmark ke Sweden, dia siap tawarkan kepada pemuda-pemuda untuk diberikan duit poket untuk berkahwin. Dan kalau ada anak tu diberikan duit poket lagi daripada kecil sampai dah dekat alam universiti sponsor, tapi kadar perkahwinan di negara mereka sangat sedikit, orang tak nak kahwin. Sebab salah satu sebab kenapa dia orang tak nak kahwin, anak-anak muda tak nak kahwin, sebab tak nak ikut tanggungjawab, tak nak stres. Sebab kahwin ni stressful. Sebab dah hidupnya terlalu happy, jadi tak nak kahwin, stres. Sampai kerajaan terpaksa pump duit, tolonglah kahwin. Kalau kat Malaysia penuh orang apply, beratur orang nak kahwin. Dan kahwin pun beratur dulu, sebab tak dapat duit, kubur kahwin tak boleh. Sebab tak nak stres. Sebab tu dia panggil apa? Easy time create weak people, tough time create strong people, strong people create easy time, easy time create weak people. Ada pusing dah matuk dulu kan, dah matuk untuk kita kan tough, ya, makan ubi kayu, kerja di sawah, kerjanya tohing getak, angkat balak semua. Tapi bila dah macam tu, ya, kita pula jadi anak yang terbalik. Zaman dulu mati kat air perigi, masuk jamban pun jamban terpisah daripada rumah, tengah mengibut taufan masuk juga jamban. Ya dah. Sampai sekarang jamban dalam ni master bedroom. Elok lepas dia membuang, dia terus semayang. Itu jamban tak tutup tu. Sekarang kita tanya dia semayang jamban ke dalam ni? Ini fekah tuan-tuan, bila kita dalam master bedroom ada tandas, ada mulut jamban tu dengan pintu, daun pintu tandas, kena tutup. Kalau tidak, kita semayang dalam bilik tu, pintu jamban tu buka, mangkuk jamban tu buka. Sudah, kita semayang dalam rumah tu dah jamban. Ya, sebab tu guna penutup tu atau penutup pintu. Ini master bedroom punya cerita. Zaman dulu, bila air berpisah hubung, jadi rumah sentiasa suci. Ya, kalau masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan, maksudnya daripada tempat yang tak elok kepada tempat yang mulia. Tandas tu tempat tak elok, rumah yang elok, tempat yang mulia. Sekarang ni tandas dalam rumah. Kat belakang, zaman yang upgrade sikit, tandas kat belakang. Lagi upgrade, tandas dalam bilik master bedroom. Lagi power sekarang ni, tandas tu dinding dia kaca. Kita pergi hotel-hotel, dah kenapa kaca ni macam dari tandas. Dah lah kita baca, duduk sama dengan anak, ni juga. Ayah nak masuk tandas, tak tutup mata, tutup keluar dulu. Salah tu, dah ayah pintu ke? Tentu ada desain hotel itu penting. Baik. Ketenangan jiwa, hidup mereka tidak rasa nikmat dan tidak berperisa, hamba, kosong, walaupun mereka dilingkungi lazat dan mewah. Mereka dilingkungi dengan kenikmatan dan kelazatan tuan-tuan, tapi jiwa mereka kosong. Ya, masa saya hidup dekat New Zealand tahun 2009 sampai 2012, 4 tahun. Kita ada buat hari Abrahamic Religion Circle. Kita buat Abrahamic Religion Circle tu Jewish, Yahudi dan Kristian dengan Islam. Benda tu wujud sebab gereja tak ada orang datang. Masih tak ada orang datang, jadi kita no problem. Gereja tak ada orang datang, jadi gereja tu datanglah kepada saya masa tu. Kita buat Abrahamic Religion Circle boleh tak? Tapi cakap English lah. Cakap boleh je. Nak ajar orang datang kenal Tuhan. Saya punya pendekatan di situ untuk ajak manusia kenal Tuhan. Pasal New Zealand ni walaupun mereka ni Kristian tu adalah agama rasmi, tapi hidupnya banyak etis, tak beragama. Jadi buatlah booth. Jadi bila buat booth, start dengan orang Yahudi, orang pun datang ke booth Yahudi. Lepas tu orang datang ke booth Kristian, penyudahnya orang datang ke booth Islam. Jadi ceritanya bersambung-bersambung, dan sekali orang masuk Islam benar. Lagi
sukses. Dia buat program tu untuk tarik orang kena Kristian, tapi orang pergi Islam. Itu yang mudah menembak-nembak tu. Yang kesan dia punya dominus impact tu. Pasal lagi banyak orang terima Islam daripada orang nak pergi ke gereja. Dan memang gereja-gereja dia di tempat Jumaat. Gereja-gereja di tempat pos Jumaat. Pasal tak tempat tu, dia consider tempat yang boleh buat dia panggil congregational ataupun buat gathering untuk agama. Gereja. Sebelum masih dekat dan dia tu nak di sini diwujudkan, memang rumah gereja. Tapi bila populasi Islam dah besar, maka ada masjid lah dia bagi jadi mosque al-Huda mosque. Baik. Jadi bila kita sembahyang Jumaat dan bersidar, ada penemu mereka kaya dan memiliki kenikmatan, tapi hati kosong. Dia tidak ada spiritual quality. Dari sudut manusiawi, mereka TikTok pukul 5 dah tak ada kerja lah. Dia kata spend time extra with your family. Balik rumah, spend time dengan family, jangan kerja. Mana-mana pekerja yang kerja lebih pukul 5 tak produktif. Patutnya 8 jam tu dah boleh siap banyak kerja, tapi kau nak overtime, dia kata tak payah, balik. Kalau kita pergi kerja, muka monyok, stres, it's okay, ambil cuti, dia suruh cuti. Dia tak nak kita stres kat pejabat. Dia suruh spend time with family. Esok datang pula, muka monyok lagi, baliklah cuti dah 3 hari. Lepas 3 hari monyok juga, dia kata macam nak kau pergi je lah, kerja ni tak sesuai juga. Sebab dia sangat pentingkan hubungan manusia kemanusiaan. Tapi hubungan dengan Tuhan tak ada. Jadi dia sangat seronok bila kita cerita pasal Islam, pasal Tuhan. Dan alhamdulillah banyak orang yang masuk conversion ke Islam tu, masuk Islam tu banyak. Yang soal bil-bil dia pada zaman-zaman tu, zaman awal-awal 2000 tu masuk Islam. Yang Rabi tu, kalau sembahyang sudah ada, saya dengan kepala ni separuh siku dia. Kalau dia angkat tu, patah lagi, tinggi. Baik, ketenangan jiwa itu adalah hapusan daripada langit, diturunkan ke dalam hati orang-orang yang beriman dari penduduk bumi, supaya mereka berhati teguh dikala orang banyak mengalami kegoncangan. Mereka yakin ketika ramai orang sepenuh keraguan. Mereka sabar ketika ramai orang telah berkeluh kesah. Dan mereka berlapang dada ketika orang tengah cemas. Dia ada tanda ni. Tanda orang yang jiwanya tenang, bahagia. Apa dia? Mereka berhati teguh dikala orang bergoncangan. Di saat orang kabut dia tenang je. Bila dia tengok tengah sil, bila aku tak ada sebab pun nak pergi sil. Bila dia tidak, hati dia tak goncang dengan ini. Tekan tenang berlaku je. Orang beli rumah bang, orang pecah tanah buat kodoh, pergi rumah tu. Sebab kau nak beli je, aku tak nak beli. Yang kau paksa pergi, kau tak nak beli. Jiwa dia tak ada tergoda dengan dunia. Satu, mereka yakin ketika ramai orang tengah ragu-ragu. Keyakinan dia kepada akhirat tidak boleh ditukar ganti. Walaupun diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesakitan, tenang. Covid datang, dia relax. Itu luar biasa. Mereka sabar ketika orang ramai tengah berkeluh kesah. Dan akhirnya mereka berlapang dada ketika ramai yang sedang cemas. Ketenangan serupa inilah yang telah memenuhi jiwa Rasulullah SAW daripada zaman baginda hijrah bersama dengan Abu Bakar. Tenang yang boleh macam ni selalunya telah pun ditunjukkan caranya oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi dengan Abu Bakar dalam gua, tuan-tuan, orang Quraisy ada gua. Kalau orang Quraisy masuk gua tu, kompor tak? Masa tu Abu Bakar dah nangis. Kena kompor. Tapi Nabi SAW kata, wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih. Jangan sedih apa? Allah siapa kita. Kalau kena tangkap, alhamdulillah. Tak kena tangkap, alhamdulillah. Semua itu dalam perancangan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan ditakdirkan tak kena tangkap. Sebab tu kena pilih berdampingan dengan orang yang baik-baik. Rukun yang ketiga, yang keempat yang kita bicara dan tadi perjalanan Isra Mi'raj tu, mesti berjalan, mesti berada di masjid, mesti berdampingan dengan ahli ulama. Yang keempat, mesti pilih kawan yang baik.
Alim ulama kena ada, kawan yang baik pun kena ada. Ketika Nabi sampai di Al-Aqsa, Nabi nampak himpunan para anbiya terbesar, 135,000 Nabi. Dalam Dewan Solat ni berapa sangat dia? Itu pun dah kalau kita dipanggil masa kebang. Kalau town hall tu staf kita lebih kurang dalam 1,000 orang. Dinobatkan pekerja yang tak pernah EN, dia mesti lagi. Pekerja tak pernah EN. Saya first time saya dengar ada buat pekerja tak pernah EN. Dapat bonus 3,000 duit CEO. Buat daripada CEO. Tak pernah EN. Ada seorang kawan Cina dapat. Dia kata, aku dapat dong. Memang aku tak pernah EN tu memang workaholic je. Tapi ialah di sini dia hujam, dia memang kerja dia memang suka kerja. Dapat. Tapi seronok tak dia jalan tak jejak tanah. 1,000 orang. Jadi 135,000 orang berhimpun. Lalu Nabi disuruh taqaddam ya Muhammad jadi imam. Perasaan tu memang seronok dan tuan tadi dengan down kat Taif tiba-tiba dijulang sampai macam tu sekali. Seronok perasaan itu. Dan seakan-akan kesusahan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW tadi mudah. Dia jadi rationalization bila berjumpa dengan orang yang dah sama ada tuju. Ya, kita baru nak masuk komando, tengok komando yang dah pencet. Bang, betul ke bang benda macam ni? Alah, benda simple dia, tidur diri je, pun tidur je lah. Tidur diri. Masa nak training komando, macam tu lah. Hidup diri macam-macam. Maksudnya benda susah yang dilalui menjadi mudah bila mana ada orang yang dah lalui jalan yang sama dan dia kata, oh jalan je, ini memang jalan dia. Kita jadi yakin. Bila Nabi SAW berdakwah di Mekah selama 10 tahun rasa stres dan depres. Bila tengok Nabi Nuh berdakwah 900 tahun yang pengikutnya tak sampai 100 orang, stres tu hilang. Dia tak itu juga, aku baru 10 tahun, ini 900 tahun. Baru rehearsal ikut 10 tahun. Kalau rasa sakit di mana-mana, aku rasa sakit di mana-mana. Tengok Nabi Zakaria, 3 kaki kepala. Oh, sakit. Tengok Nabi Ibrahim, dia dengar Nabi. Oh, takut. Jadi, maksudnya dari mudah. Segala ujian itu jadi relevan bila kita bersama dengan orang yang sama aliran, sama ada tuju dan perjalanan yang sama. Yang lain semua dah sampai destinasi. Macam kita naik bukit lah, kita dah naik bukit tinggi bang. Ada orang turun, bang sikit lagi. Tepi belakangan tu ada orang jual tebu. Depan sikit. Ya ke? Kita dah pernah naik. Sampai-sampai air tebu dah habis. Habis air tebu. Elok kita nak turun bang. Dah sampai sini bang. Sikit lagi. Depan tu dah sampai puncak. Dah sampai puncak. Naik lagi. Pasal orang patut tarik. Sampai puncak. Itu baru puncak checkpoint 1. Ada 3 checkpoint. Tak banyak. Selalunya benda yang kita rasa gibah, kita kena jumpa orang yang dah percaya bahawa buka jalan macam ni, encik start dalam perniagaan macam ni, encik ni siapa dia, macam ni. Kalau naik berapa, duduk dengan orang naik berapa yang buat rumah. Jangan duduk orang ni di sana. Kalau jual kabut kat orang di sana, dia tak pergi pasal dia bangku-bangku je. Jual dekat orang yang developer, attach, developer berapa attach. Oh, macam tu cara naik dia. Jadi mesti duduk dengan orang yang sama aliran supaya hati kita menjadi kuat dalam menempuh ujian. Maka Nabi SAW baik. Dan yang tak akan kata Yusuf Al-Qaradawi, ada orang bertanya, mengapa orang beriman lebih berhak merasa tenang dan tenteram? Apakah sebab ketenteran itu tidak diperolehi oleh manusia yang hanya ada ilmu, budaya, falsafah? Kenapa orang yang ada iman sahaja tenang tuan-tuan? Ya, kerana orang yang beriman dia tenang kerana dia berdampingan dengan zat yang memiliki ketenangan, Allah. Zat yang memiliki ketenangan adalah Allah. Kata Nabi SAW, kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama dan ketaatan padamu. Sebab dia kata Nabi SAW, sesungguhnya hati manusia ini di antara jari jemari Allah Ta'ala. Allah boleh terbalikkan dan boleh betulkan anytime.
Lepas tu minta pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh agar kita ni dimandikan dalam Islam. Sebab anytime nanti kita boleh berbalik. Hari ni kita di masjid, tak tahu esok-esok kita di mana, kita tak tahu. Kita nak pada Allah Ta'ala minta, ya Allah tolong letakkan istiqamah dalam hatiku ini, ya Allah, rasa kemanisan taat. Hati ni berbolak-balik. Sekejap taubat, sekejap maksiat, sekejap taubat, sekejap maksiat, sekejap maksiat, dia nak taubat, tak nak. Jadi minta pada Allah tetapkan hatiku, ya Allah. Lepas tu kita berdampingan dengan alim ulama, yang paling kurang kita ada tali layang-layang yang kuat memegang kita. Supaya kalau kita nak buat maksiat, teringat buku ustaz yang kita jumpa. Ush, tak kena buat maksiat, ustaz tu kenal aku. Nanti kan kata pula. Pernah saya ikut satu operasi cegah maksiat. Jumpa AJK Surau dekat Kelab Mazam. Ini dah apa? Oh, ustaz, kata pula. Ustaz datang sini, datang naik kelab ke? Oh, macam tu. Saya datang ke operasi lah, bukan saya naik kelab. Oh, kira saya tak kenal je lah ya. Saya tak kenal. Tak kenal je. Sekarang ni tak kenal. Nanti kita kopi-kopi lah dulu. Itu silap. Saya nak cari dana dalam suruh dana Ramadan. Cari dana suka. Elok lah. Ada lah tu orang yang sign check tu duduk kat mana. Dan sign tu. Dia orang pun nak juga pahala ustaz. Lepas tu jumpa balik, dia orang pun nak juga pahala. Nak juga bagi duit kat sebuah masjid. Tapi itulah pahala. Tapi jiwa tu jiwa yang goyah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah ketenangan datang daripada hati. Yang luaran itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang beriman pada Allah Ta'ala dianggap apa judul yang datang dalam hidupnya adalah hadiah daripada Allah yang Maha Penyayang. Hadiah daripada Allah yang Maha Penyayang. Kalau datang daripada Zat yang Maha Penyayang, apa judul yang datang kita anggapnya sebagai satu hadiah sayang. Cara kita menghadapi situasi itu, hati itu yang akan ubah cara kita tidak bertindak. Ya. Kalau kita kena tackle masa main bola dengan padam, kita tak akan marah. Jadi main bola dengan tackle. Okay. Tapi kalau kita tackle turun masjid ni, kita marah. Kau tackle aku kenapa? Tackle dia sikit je berbanding tackle main bola. Tapi tackle main bola kita terima sebagai mesti ada tackle main bola. Sampai ACL kan tak apa ACL tak apa jangan kena kan. Cuba tu tangga tengok, wow, ni kenapa? Saja dia tengok. Sebab kita terima situasi itu berbeza-beza. Jadi terimalah ujian dalam hidup kita daripada Allah yang Maha Penyayang. Wallahu a'lam bima la tasma'un aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita berjawab sikit sebab banyak ada yang mungkin sunat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan bantuan, berikan keberkatan dalam hidup kita dan